Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Rakyat Malaysia terus bangkit menyatakan solidariti selari pendirian Malaysia yang lantang dan konsisten berjuang nasib rakyat Palestin sekaligus mengecam kekejaman rejim Zionis. Perkarangan Stadium Hang Jebat bergema dengan laungan solidariti sepenuh himpunan 1 juta pembela Palestin. Himpunan disertai ribuan rakyat termasuk lebih 47 NGO dari seluruh negara. Peserta himpunan hadir memakai pakaian serba putih sambil kibarkan bendera Palestin. Melaka tidak menghalang mana-mana NGO untuk anjurkan himpunan sebagai tanda solidariti kepada rakyat Palestin. Bagaimanapun tegas Ketua Menteri, penganjurannya mesti mengikut peraturan yang ditetapkan kerajaan. Pihaknya amat mengalukan sokongan rakyat terhadap perjuangan rakyat Palestin pada masa sama beri kesedaran terhadap kekejaman Zionis. Program Smart Sawah berskala besar Alas Kincan sedang diperhebat di seluruh negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan menjelaskan program bagi menampung keperluan beras tempatan terutama bagi negeri yang terjejas dengan musim tengkujuh. Selain Sabah Sarawak, kementerian juga menerima kerjasama baik daripada kerajaan negeri lain seperti Pahang dan Johor. Kementerian Pendidikan sedia memastikan setiap peralatan sukan di sekolah diaudit bagi menjamin keselamatan murid ketika menggunakannya semasa melakukan aktiviti bersukan. Menteri Pendidikan berkata adalah sangat penting untuk memastikan peralatan sukan dan padang sekolah sentiasa berada dalam keadaan selamat seiring dasar satu murid, satu sukan. Liputan 5G di kawasan berpenduduk di Sabah telah mencapai hampir 50% setakat September lepas. Menteri Komunikasi dan Digital memaklumkan sejumlah 401 daripada 622 tapak 5G yang dirancang di negeri di bawah bayu juga telah berjaya disiapkan. Bagi rangkaian 4G pula, liputan jalur lebar mudah alih telah mencapai lebih 90% di kawasan berpenduduk dengan purata kelajuan mudah alih mencecah 43.76 Mbps sehingga suku kedua tahun ini. Menteri Komunikasi dan Digital terus memaklumkan 500 penduduk di Kampung Langsat dekat Ranau, Sabah menerima akses internet kelajuan tinggi menerusi pemasangan peranti Starlink. Pemasangan peranti menerusi projek Proof of Concept itu merupakan penyelesaian interim sementara menanti menara telekomunikasi menerusi Pelan Jalinan Digital Negara siap kelak. Laungan Daulat Tuanku Kedengaran sebaik kereta yang membawa Sultan Johor, Sultan Ibrahim almarhum Sultan Iskandar keluar dari lapangan terbang antarabangsa Senai LTAS. Terdahulu Sultan Ibrahim berangkat tiba di hangar diraja LTAS selepas menghadiri mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-263 khas di Istana Negara. Ketibaan Sultan Ibrahim disambut Menteri Besar Datuk Muhammad Rizkazi dan Barisan Ahli Majlis Kerajaan Negeri serta rakyat negeri ini. Perdana Menteri akan mengadakan lawatan kerja 2 hari ke Singapura untuk sesi pemukiman pemimpin-pemimpin Malaysia Singapura ke-10 mulai hari ini. Menteri Luar memberitahu lawatan itu merupakan pertemuan pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim dan rakan sejawat Lee Hsien Loong dalam kerangka sesi pemukiman. Pemukiman itu merupakan mekanisme 2 hala peringkat tertinggi antara kedua-dua negara yang diadakan secara bergilir sejak 2007. Pulau Pinang menafikan dakwaan struktur jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah retak seperti yang tular di media sosial. Esko Infrastruktur, Pengangkutan dan Pembangunan Digital Negeri memaklumkan pihaknya telah membuat semakan bersama Jabatan Kedua Sdn Bhd dan kejadian bukan berlaku di lokasi yang dinyatakan. Justru orang ramai diharap berhenti menularkan video berkenaan dan berita tidak sahih. Baik ini perkembangan banjir di Perak setakat 6 petang, 92 penduduk terjejas berlindung di 2 PPS. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan kesemua penduduk terjejas ditempatkan di PPS Dewan Serbaguna Padang Tembak di Hilir Perak dan PPS Sekolah Kebangsaan Cangkat Lobak di daerah Kebian. Hujan lebat serta ribut yang melanda beberapa kawasan di Kodiang Jerlun, Kedah petang tadi mengakibatkan 8 rumah rosak teruk. Pegawai Pertahanan Awam daerah Kubang Pasu memaklumkan kejadian tidak melibatkan kemalangan jiwa. Bagaimanapun di Pokok Sena, seorang warga emas maut selepas kenderaan yang dipandu dihempak pokok tumbang ketika hujan lebat. 4 lokasi di Kedah dikenal pasti berisiko berlaku fenomena air pasang besar yang dijangka berlaku 3 hari bermula hari ini.
Pengarah PPM Kedah berkata fenomena itu dijangka berlaku dari pukul 12 tengah malam hingga 2 pagi. Orang ramai dinasihat agar tidak melakukan aktiviti pantai buat sementara waktu. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional telah mula mengaktifkan skuad Unity dalam menghadapi sebarang kemungkinan banjir menjelang musim monsun Timur Laut yang dijangka bulan depan. Ketua Pengarahnya menyatakan skuad Unity dianggotai penduduk di kawasan rukun tetangga berfungsi membantu penduduk terjejas di samping bekerjasama dengan lain-lain agensi berkaitan bagi memastikan keselamatan penduduk terjamin. Menteri Besar Negeri Sembilan mendedahkan premis berkadar sewa rendah termasuk dijadikan asrama dan transit sebelum warga asing dihantar ke negeri jiran antara faktor kumpulan berkenaan bertumpu dinilai. Hal itu memberi kesan kepada masyarakat sekitar berikutan ada antara mereka yang melanggar undang-undang. Tidak terkecuali ada dalam kalangan majikan mengambil kesempatan menempatkan pekerja dalam persekitaran tidak selesa. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat memaklumkan 1,213 aduan berkaitan gangguan seksual diterima setakat ini. Angka itu diperoleh sepanjang 12 siri Jerayawara Kasih KPWKM dan Advokasi Anti Gangguan Seksual seluruh negara. Daripada keseluruhan aduan berkenaan, sebanyak 351 atau 28.9% melibatkan mangsa lelaki. Pelbagai inisiatif di bawah Pelan Advokasi Mengurangkan Gula dirancang bagi memastikan mesej berkaitan gula disebar secara meluas. Menteri Kesihatan berkata pelan itu turut merangkumi kempen Kurangkan Gula dalam meningkatkan kesedaran rakyat. Pengambilan gula berlebihan boleh mengakibatkan pelbagai penyakit antaranya obesiti, diabetes dan karies gigi. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan disarah menyusun rangka strategi dan pelan tindakan dalam tempoh 3 tahun bagi melahirkan qari, qariah, hafiz dan hafizah yang berkualiti dalam kalangan belia termasuk asnaf di wilayah persekutuan. Menteri di JPM, Hal-Ehwal Agama mengharapkan kelompok sasar dibimbing dengan latihan berterusan secara bermodul serta silibus sehingga menguasai ilmu bacaan Al-Quran serta asas tadabbur. Lebih 8,000 peserta menyertai larian Wira 2023 bagi mengenang jasa anggota ATM berlangsung di Dataran Merdeka, penganjuran yang masuk tahun kedua, kata Ketua Eksekutif LTAT, bertujuan meningkatkan kesedaran serta mengiktiraf jasa dan pengorbanan anggota ATM dalam kalangan semua lapisan masyarakat. Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kebangsaan Malaysia bekerjasama dengan Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia bagi meningkatkan kesedaran mengenai penyakit kanser dalam kalangan pekerja. Pelbagai pemeriksaan penyakit ditawarkan terutamanya kepada pekerja wanita bagi mengesan gejala kanser. Mayat tanpa identiti ditemukan di jeti Zon Maritim Kuala Kurau petang semalam. Pengarah Zon Maritim Kuala Kurau maklumkan mayat ditemui pasukan bot peronda maritim Malaysia. Mayat kemudian diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Ringgit dijangka naik minggu depan. Dilihat sentimen semakin baik berikutan keputusan diambil bank-bank pusat utama. Kerana research maklumkan perubahan dasar yang mungkin dilakukan oleh Bank of Japan akan menjejaskan kenaikan dolar Amerika Syarikat. Selain itu, jangkaan pasaran terhadap kenaikan kadar faedah oleh Rizab Persekutuan Amerika Syarikat dan data pekerjaan Amerika yang lemah turut memberi impak kepada dolar. Pasaran getah Malaysia dijangka bergerak dalam julat sempit. Kecenderungan lebih kepada tren menaik minggu depan. Ini disebabkan situasi bekalan yang ketat. Pada asas mingguan, harga rujukan Lembaga Getah Malaysia untuk getah mutu Malaysia 20 meningkat 1.5 sen kepada 693.5 sen sekilogram. Model kerjasama awam swasta PPP bakal diguna pakai untuk menaik taraf lapangan terbang yang kurang berdaya saing di negara ini. Menteri Pengangkutan berkata ketika ini MAHB tidak akan melabur untuk membangunkan lapangan terbang berkenaan berikutan kekangan kewangan. Menerusi modul PPP, pihak swasta yang melabur akan memperoleh pulangan daripada cad perkhidmatan kepada penumpang selain ruang-ruang premis perniagaan.
Perkhidmatan bas elektrik atau EV bus luar bandar pertama di Pulau Langkawi masih dalam tempoh percubaan selama 2 tahun. Ketua Jurutera Maraliner memberitahu penyediaan infrastruktur bagi perkhidmatan bas elektrik telah siap sepenuhnya November tahun lepas. Projek perkhidmatan EV bus diharap mampu menyokong agenda pembangunan mampan negara sekaligus menjayakan hasrat Langkawi rendah karbon menjelang tahun 2035. Ekonomi Sarawak dijangka bertambah mantap dengan pendapatan lebihan yang lebih besar hasil pelaburan dalam dana kekayaan berdaulat. Premier Sarawak yakin dengan sejumlah 8 bilion ringgit yang disimpan di institusi kewangan yang kukuh, dana itu akan terus berkembang baik tanpa diusik bagi tempoh 20 tahun. Sarawak kini merupakan sebahagian ahli Forum Antarabangsa Kekayaan Berdaulat Dana yang bertapak di London sebagai sebuah institusi global yang penting. Madrid kini rakan kongsi hak penjenamaan untuk Loftus Road Stadium. Ia stadium ikonik klub bola sepak Inggeris Queen's Park Rangers di London. Perjanjian hak penjenamaan selama 3 tahun itu merupakan platform sangat berharga untuk tingkatkan profil Madrid di UK. Bersama ini, inovasi pertama untuk kedua-dua pihak menyatukan promosi sukan dan perdagangan dengan cara yang segar dan menarik. Emirat Arab Bersatu UAE menggesa mesyuarat tergempar Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu diadakan segera bagi membincangkan situasi di Gaza. Ia berikutan rancangan rejim Zionis memperluas serangan darat terhadap penduduk Gaza. Permintaan disampaikan jurucakap misi UAE ke PBB Syahad Matar. Gencatan senjata perlu dilaksana segera bagi memastikan orang awam dan institusi umum tidak menjadi mangsa keganasan Zionis. Kekejaman Zionis terhadap penduduk Gaza masih berterusan sehingga memaksa ratusan ribu penduduk dipindahkan. PBB mendedahkan ribuan nyawa orang awam Palestin kini di hujung tanduk. Amaran dikeluarkan selepas tentera Israel mengumumkan operasinya masuk peringkat kedua melibatkan pencerobohan dan serangan darat. Kementerian Kesihatan Gaza memaklumkan setakat ini angka korban melepasi 8,000 dengan separuh daripada mangsa korban kekejaman Zionis adalah kanak-kanak. Kekejaman Israel tidak hanya tertumpu di Gaza. Terbaru 3 warga Palestin di tebing barat ditembak mati tentera rejim. Kejadian berlaku di Ramallah, kamp pelarian Nablus dan Tubas. Menurut Kementerian Kesihatan, lebih 110 warga Palestin di tebing barat dibunuh tentera Zionis sejak operasi banjir Al-Aqsa dilancarkan pejuang Hamas. Angka kematian akibat taufan Otis telah meningkat kepada 39 orang di negeri Guerrero, selatan Meksiko, dengan 10 individu dilaporkan hilang. Suruhanjaya Elektrik Persekutuan berkata kira-kira 80% infrastruktur hotel dianggarkan telah rosak manakala perkhidmatan penting terputus. Bekalan elektrik kepada kira-kira 55% pelanggan telah dipulihkan. Sebahagian utara Jerman berdepan amaran ribut dikenali sebagai Babet yang membawa hujan dan angin kencang. Penduduk diminta mengambil langkah berjaga-jaga dan keluar jika perlu sahaja memandangkan pusat bandar ditutup kepada kenderaan. Perkhidmatan cuaca turut mengeluarkan amaran ribut berterusan dijangka berlaku hujung minggu ini. India mengahadkan ekspor bawang dengan mengenakan harga ekspor minimum $800 satu tan. Harga jualan minimum itu yang mula berkuat kuasa hari ini akan dikekalkan hingga hujung tahun. Nyataan Kementerian Hal Ehwal Pengguna menyebut kuantiti stok bawang musim tanaman 2023 semakin berkurangan. Langkah diambil bagi memastikan bekalan bawang mencukupi bagi pengguna domestik pada harga berpatutan. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuh harapan.